Ada. Sabtu. Alright. Sekejap. Nanti start je ni. Tolong follow. Jom. Ni si Rizal. Jal. Panjang tu ke? Oh, tengah ni. Zero one check. Panjang tu ke? Ke? Boleh je. Okey. Okey je. Siapa dulu Vision? Siapa orang first tu? Aku. Ezwan ke? Intro ketua ke apa? Nak intro ketua ke apa? Boleh? Apa? Ketua intro. Nak starting Lepas tu intro aku dulu masuk. ke? Ha. Boleh je kalau nak masuk intro. Contohnya macam ni Assalamualaikum dan selamat petang. Seksyen 9, khusus penghayatan etika dan peradaban. Sabar dulu. Lepas tu tajuk perbincangan kami adalah isu etika di kalangan profesional dalam kalangan industri pembinaan. Saya dipersilakan Muhammad Fazal sebagai moderator. Boleh macam tu? Boleh? Ke? Kalau tak kau je moderator. Sebab moderator tu dia kira Starting kan? starting, dia kira starting. Boleh je, kau starting je lah macam tu. Ke kau? Kau lah. Nanti sangkut-sangkut dengan aku. Cakap kan. Serius. Saya tengah coba bandar dah. Dah boleh Aku start. Boleh go? Okay, aku start terus timer. Okay, sekejap 1, 2, go. Ada ke Medi sekitar siram cheese pula? Kan ada kan? Saya aku buka Itu TV je kan? Tengoklah macam ni, tak tahulah. Tapi Prosperity ada prosperity. kalian apa? Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari kumpulan 1, Seksyen 9. Apa? Ada 2 ketan, ada 3 ketan, ada 5 ketan, ada 9 ketan. Kejap. Sekejap aku lagi nak buat skrip.
Try spontan boleh? Okay, boleh. Spontan lah. Okey ke? Spontan lah. Spontan je. Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari kumpulan 1, Seksyen 9, subjek penghayatan etika dan peradaban. Hari tajuk untuk perbincangan ataupun pengawasan kami hari ini adalah isu etika di kalangan profesional dalam kalangan industri pembinaan. Saya sebagai moderator akan menyerahkan kepada pengulas pertama kami iaitu Muhammad Syazwan bin Abdul Malik. Aku ke mula. Siapa dulu? Yang Kau ke lepas tadi. kau ke Hafiz? Aku. Bukan aku. Hafiz dulu. Hmm. Okey. Tak Aku apa nak ni. dulu nak sebut nama Ke tak payah? Sebut nama je lah. Aku je sebut nama korang yang nak present nanti. Okey, boleh. Okey, macam terima kasih Hafiz untuk macam tu lah. Baik yang moderator. Dia kata dia hebat. Lagi sekali Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari kumpulan 1, Seksyen 9, subjek penghayatan etika dan peradaban. Tajuk kumpulan kami adalah isu etika di kalangan profesional dan kalangan industri pembinaan. Untuk pengenalan saya akan serahkan kepada Ahmad Akmal Hafiz bin Mazrul Hizam. Terima kasih kepada Faizal. Okay, saya ingin bahaskan tentang industri pembinaan. Seperti yang kita sedia maklum, industri pembinaan merupakan industri yang berskala besar kerana ianya melibatkan banyak pihak dalam proses pembinaan suatu projek, dari pembangunan atau kontraktor. Selain itu, daripada jumlah yang terlibat, kos pembinaan, aliran kewangan, tenaga buruh yang diperlukan dalam industri pembinaan juga adalah banyak. Oleh kerana industri pembinaan memerlukan banyak tenaga profesional dan aliran kewangan dalam jumlah yang besar, jadi tanggapan oleh rakyat biasa terhadap industri pembinaan di Malaysia sering dikaitkan dengan perkataan rasuah dan penyelewengan kuasa oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu projek pembinaan. Tanggapan ini mungkin disebabkan oleh peluang untuk penyelewengan kuasa dalam industri pembinaan adalah lebih besar berbanding industri-industri lain, dan juga kes dan isu-isu rasuah dan penyelewengan kuasa yang sering dikaitkan dengan pembinaan di Malaysia. Untuk menghentikan gejala rasuah dan penyelewengan kuasa dalam industri pembinaan di Malaysia, selain daripada usaha dari pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, kesedaran dan pelaksanaan terhadap kepentingan kod etika dalam industri pembinaan di Malaysia oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pembinaan juga adalah amat penting. Pengertian etika yang ini etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang bererti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Menurut Kamus Dewan, etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu, kumpulan, persatuan dan pekerjaan. Ia juga adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh fikiran manusia. Tujuan kita mempelajari etika adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang waktu yang tertentu.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Akmal Hafiz bin Surul Hezam, dan seterusnya saya akan serahkan kepada Angeline Nohyan Yuen. Hari ini saya akan mengujarkan tentang amalan tidak beretika dalam golongan profesional. Walaupun kod etika profesional ditetapkan bagi mencegah gejala yang tidak sihat dalam organisasi, namun begitu masih terdapat segolongan kecil yang enggan mematuhi kod etika tersebut demi kepentingan sendiri. Antaranya adalah rasuah. Perkataan rasuah sudah tentu tidak lagi hairan kepada orang awam. Perkataan rasuah boleh ditafsirkan sebagai ganjaran atau imbuhan yang diperoleh hasil daripada melakukan sesuatu kerja yang tidak sepatutnya dilakukan. Rasuah bukan sahaja boleh diberi atau diterima dalam bentuk wang ringgit, tetapi juga dalam bentuk material. Rasuah adalah satu jenayah kola putih yang paling tinggi di Malaysia. Kes-kes dan isu-isu berkenaan dengan rasuah sering didengari. Dalam industri pembinaan, rasuah juga merupakan gejala yang sering berlaku. Ia perlu dicegah dan diperhentikan kerana telah merampaskan peluang bagi pesaing lain yang berupaya untuk bertanding dalam keadaan yang adil. Amalan rasuah dalam industri pembinaan juga akan menjejaskan kualiti dan membahayakan rakyat biasa kerana amalan rasuah dalam pembinaan tidak memandang berat kepada aspek kualiti dan keselamatan, asalkan projek itu dapat diluluskan dan keuntungan yang didapat. Sebagai contoh, dalam industri pembinaan, seseorang jurutera tidak sepatutnya meluluskan dokumen-dokumen yang tidak memenuhi spesifikasi dengan menerima rasuah atau kebaikan yang berlainan bentuk daripada kontraktor. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Angeline. Seterusnya ialah Nur Arisa Balkis Binti Azlan. Okay, selain daripada itu, penyalahgunaan kuasa juga adalah salah satu amalan tidak beretika dalam golongan profesional. Penyalahgunaan kuasa biasanya berlaku pada peringkat atasan yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan atau meluluskan sesuatu perkara. Kepada mereka yang terlibat dalam kes penyalahgunaan kuasa biasanya disebabkan oleh sifat ketamakan dan mementingkan diri sendiri. Ini merupakan satu sifat dan perbuatan yang amat tidak bermoral dan tidak adil kepada pihak yang lain. Contoh kes penyalahgunaan kuasa yang kita boleh lihat adalah seseorang pegawai kerajaan yang hanya memberi projek kepada ahli keluarga dan kawan yang rapat sahaja. Jadi, perkara itu adalah salah satu ketidakadilan kerana ianya akan merundungkan industri pembinaan dan menjatuhkan ekonomi pada masa yang akan datang. Seterusnya, penipuan. Penipuan juga merupakan satu tindakan yang tanpa mengira seseorang itu adalah seorang yang profesional ataupun tidak. Penipuan adalah satu tingkah laku yang dilakukan untuk menyembunyikan kesalahan yang telah dibuat kerana enggan bertanggungjawab ke atas perbuatan yang telah dibuat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembahasan daripada Nur Arisa Balkis. Selanjutnya saya akan dengarkan daripada Nur Dania Akila. Okey, selanjutnya saya akan mengucapkan tentang nilai-nilai kod etika profesional. Walaupun melaksanakan kod etika profesional sering menghadapi cabaran, namun begitu, setiap individu daripada golongan profesional boleh meneliti nilai-nilai etika berikut untuk mencegah dan mengurangkan amalan tidak beretika dalam golongan profesional. Setiap individu haruslah jujur pada semua pihak yang berurusan dengannya. Segala perbuatan penipuan haruslah diberhentikan. Seseorang yang jujur dapat kepercayaan daripada orang ramai dan sudi berurusan dengannya kerana ia adalah seorang yang boleh dipercayai. Selain itu, seseorang juga haruslah bertanggungjawab
pada segala perbuatan yang dibuat olehnya. Membuat kesalahan bukan satu perkara yang memalukan jika ia sudi bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dibuat. Seorang yang bertanggungjawab akan kurang daripada orang lain. Okay, terima kasih kepada Muhammad Dania Akilah, dan seterusnya ialah Danish. Okey, poin seterusnya ialah adil dan saksama. Keadilan adalah amat penting kepada semua pihak. Seseorang yang profesional haruslah bersifat adil dan saksama kepada semua pihak dan tidak membuat sebelah demi kepentingan sendiri. Akhirnya berdisiplin. Disiplin adalah amat penting dalam suatu organisasi untuk mengelakkan pelanggaran peraturan organisasi. Sebagai seorang profesional, ia adalah perlu mempunyai disiplin yang tinggi supaya tidak melanggari peraturan dan menyalahgunakan kuasa dan ilmu pengetahuan demi kepentingan sendiri. Sekian, yang itu saja daripada saya. Okay, terima kasih kepada Danish. Untuk seterusnya saya beri kepada Tan Guozi. Selamat sejahtera kepada doktor, dan poin yang seterusnya saya nak bincangkan adalah garis panduan etika di kalangan profesional. Kod etika profesional merupakan suatu garis panduan dan landasan bagi ahli golongan profesional dengan menjelaskan pelbagai tingkah laku yang patut diamalkan sesuatu organisasi atau jabatan. Isi yang pertama adalah pencegahan dan disiplin. Kod etika profesional juga dapat berfungsi sebagai alat yang dapat mencegah penyalahgunaan kuasa oleh golongan profesional demi kepentingan sendiri dalam sesuatu organisasi dan mengawal tingkah lakunya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggari kod etika profesional. Selain itu, memelihara maruah dan mengekalkan imej profesion. Seseorang yang profesional perlu mengekalkan imej positif kerana ia mewakili imej kepada bidang yang diwakilinya. Ia akan terjejas jika golongan profesional tersebut menyalahgunakan ilmu demi kepentingan sendiri. Dengan mematuhi kod etika profesional dari golongan profesional, maruah dan imej golongan profesional dapat dipertahankan. Dan akhir sekali adalah mengekalkan dan memelihara keharmonian dalam organisasi. Kod etika profesional merupakan garis panduan dalam tingkah laku yang patut dipatuhi oleh golongan profesional dalam sesuatu organisasi. Ia seharusnya dipatuhi supaya kepentingan semua ahli dan pihak dalam organisasi dapat dijaga dan kepentingan umum dapat dijaga. Jika seseorang daripada melanggari kod demi kepentingan sendiri, ia akan mewujudkan suasana ketidakpuashati daripada pihak yang lain yang mematuhi kod tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Tan Guozi kerana membincangkan tentang garis panduan etika. Dan untuk kepentingan kod etika, saya akan serahkan kepada Tingkai dan Muhammad Syazwan. Okey, selamat. Untuk kepentingan kod etika profesional dalam pembinaan, ini merupakan industri yang melibatkan pihak banyak, buruh, profesional dan juga ahli yang banyak. Ia adalah amat penting kepada profesional yang terlibat dalam pembinaan untuk mematuhi kod etika kerana ia akan mempengaruhi kualiti produk yang akan dihasilkan sesuatu projek pembinaan. Itu sahaja daripada saya. Jika berlaku penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dalam proses pembinaan, ia akan menjejaskan kualiti bangunan yang dibina dan keselamatan pengguna bangunan tersebut akan diancam. Oleh itu, etika profesional dalam industri pembinaan adalah penting kerana ia melibatkan banyak pihak. Seseorang profesional tidak seharusnya menyalahgunakan ilmunya demi kepentingan sendiri dan mengabaikan akibat yang akan dihadapi. Okey, terima kasih kepada Song Tingkai dan Muhammad Syazwan. Dan untuk kesimpulannya, saya akan serahkan kepada Hazrul Izzat. Okey, seterusnya kesimpulan.
kod etika profesional haruslah dilaksanakan dengan lebih efisien. Selain daripada penyalahan gunaan kuasa dan rasuah oleh kerajaan dan pihak berkuasa, setiap individu daripada golongan profesional haruslah mematuhi kod etika dan berdisiplin. Ia adalah amat penting dalam bidang yang diwakili, terutamanya industri pembinaan, kerana ia melibatkan nyawa dan keselamatan orang ramai. Sebagai seorang yang tinggi, perlu mempertimbangkan terlibat dan tanggungjawab untuk membuat keputusan ramai pihak. Dengan etika profesional pada industri pembinaan dapat dikurangkan. Kepentingan orang ramai dijamin. Okay, sekian daripada kumpulan kami iaitu tentang isu-isu tentang isu etika di kalangan profesional dalam kalangan industri pembinaan. Sekian.